Assalamualaikum. Kami dari kelas PEKG Seksyen 1, Kumpulan 1, ingin membentangkan falsafah pendidikan kebangsaan yang bertajuk Peranan Pendidikan dalam Membentuk Insan Sejahtera. Berikut adalah ahli kumpulan saya, iaitu Umairah Nabihah, Yu Chiu Ming, saya Amsyah, Amirul Asri, saya Hanan, Lim Kim Leh dan Ong Dung Shi. Dalam pembentangan ini, berikut adalah isi kandungan iaitu pengenalan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, langkah dan cadangan penambahbaikan dan akhir sekali ialah kesimpulan. Hai rakan-rakan, sekaranglah kita sampai kepada pengenalan. Tidak dapat dinafikan bahawa pendidikan adalah asas pembangunan negara dan pembentukan generasi masa depan yang cemerlang. Pendidikan yang berkualiti akan memberikan masa depan yang cerah kepada setiap individu untuk mencapai kejayaan dalam hidup dan membangunkan negara ke arah yang lebih maju. Sekiranya kita memberi perhatian terhadap laporan media, berita berkenaan transformasi sistem pendidikan negara sering didedahkan kepada segenap lapisan masyarakat dan matlamatnya adalah untuk mencari pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan taraf pendidikan Malaysia. Secara umumnya, transformasi pendidikan negara dapat dijelaskan sebagai satu perubahan dalam sistem pendidikan negara sama ada meningkatkan tahap sistem tersebut atau mewujudkan sistem yang lebih komplikasi. Penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang memang signifikan bagi menyelesaikan konflik dan masalah ilmu yang dipelajari. Walaupun tuntutan zaman telah membuktikan bahawa ilmu dan pengetahuan akan menjamin kejayaan seseorang, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan nilai-nilai murni yang seharusnya diamalkan setiap hari. Membentuk dan mendidik secara seimbang dan holistik dapat menentukan insan merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, fizikal dan intelektual untuk kepentingan duniawi. Dengan ini, pihak-pihak tertentu perlulah menitik beratkan dalam bidang pendidikan supaya zaman generasi ini dapat menguasai ilmu pengetahuan dan membina jati diri yang kukuh. Dalam konteks negara kita, insan yang ingin dibina, dibangunkan serta dilahirkan adalah insan yang seimbang dari segala aspek hidup dan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Walau bagaimanapun, banyak ibu bapa masih mengabaikan kepentingan pendidikan bagi anak-anak sendiri. Dengan ini, falsafah pendidikan negara akan menjadi sebagai satu panduan kepada mereka. Hai rakan-rakan, marilah kita sambung kepada latar belakang. Falsafah pendidikan negara berkait rapat dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan sebenarnya dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Dasar ini dilaksanakan melalui Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Rajak. Penyata Rajak dan Laporan Laman Talib menjadi asas kepada pembentukan sistem dan dasar pelajaran kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Ketiga-tiga dokumen ini menegaskan perpaduan sebagai matlamat utama negara. Dengan ini, falsafah pendidikan negara telah diwujudkan. Pernyataan masalah. Kekurangan jumlah sekolah dan infrastruktur di kawasan luar bandar. Jumlah sekolah yang berkurangan tidak dapat merangkumi semua kawasan penduduk di kawasan luar bandar. Pelajar perlu bergerak ke sekolah dari kawasan lain dengan jarak yang jauh. Kekurangan infrastruktur seperti jambatan dan jalan raya telah menyukar perjalanan pelajar dan meningkat risiko kemalangan. Perbezaan sosioekonomi antara golongan masyarakat. Pelajar golongan miskin menghadapi masalah kewangan untuk membeli sumber pelajaran seperti buku teks dan latihan. Pelajar dipaksa bekerja selepas sekolah dan menghadapi kekurangan masa untuk mengulang kaji pelajaran. Tidak dapat menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi
atas kos sara hidup dan yuran pelajaran yang membeban. Sistem pendidikan yang terlalu mementingkan pencapaian akademik. Pihak sekolah dan ibu bapa lebih mementingkan pencapaian akademik daripada sukan ataupun kurikulum. Sekolah cemerlang di Malaysia adalah dinilai berdasarkan keputusan akademik seperti SPM yang cemerlang. Majoriti kejayaan seseorang pelajar adalah dinilai berdasarkan grade mata pelajaran daripada pencapaian yang cemerlang dalam sukan dan kurikulum. Beban kerja yang tinggi bagi guru dan pelajar. Kerja sekolah yang banyak bagi pelajar telah memberi kesan buruk kepada mental kesihatan mereka seperti stres. Peperiksaan umum seperti Sijil Pelajaran Malaysia memberi tekanan besar kepada guru dan pelajar atas kepentingan pencapaian akademik. Guru-guru hendaklah mengurus tugasan pentadbiran sekolah selain daripada pengajaran akademik di kelas. Berikut ialah objektif kajian yang telah kami dapati. Yang pertama, memahami peranan pendidikan. Yang kedua, memahami kesukaran dari tangan dalam membentuk insan sejahtera. Yang ketiga, mengkaji peranan individu dan masyarakat dalam membentuk insan sejahtera. Langkah dan cadangan untuk mengembangkan falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, tanggung jawab pelajar diri sendiri. Mengamalkan jasmani, rohani, intelek, dan emosi dalam kehidupan. Mengamalkan sikap yang positif seperti sikap terbuka, rajin, dan toleransi dapat mendorong seseorang ke arah yang berjaya. Aktif bersukan supaya jasmani sendiri dapat mencapai tahap yang paling tinggi. Langkah kedua, peranan kerajaan. Memperkasakan undang-undang tentang pendidikan. Perkongsian teknologi dan ilmu pengetahuan yang berguna dengan negara luar. Kanak-kanak haruslah menamatkan pembelajaran mereka sekurang-kurangnya pada peringkat sekolah rendah. Menghukumi ibu bapa yang tidak mematuhi akta. Langkah ketiga, peranan pihak sekolah. Menetapkan jadual yang sesuai kepada pelajar. Menurut Profesor, masa yang paling sesuai untuk menyerap ilmu adalah pada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Memastikan guru mempunyai kualiti yang tinggi. Guru prihatin terhadap pembelajaran dan keputusan murid serta mengatasi masalah murid. Langkah keempat, peranan ibu bapa dan masyarakat. Sentiasa prihatin terhadap anak supaya anak bersikap disiplin dan rajin terhadap pembelajaran mereka. Membekalkan tuition kepada anak. Pihak NGO juga boleh mengadakan kempen kesedaran dengan cara dan kelebihan pendidikan kepada murid. Kesimpulannya, daripada kajian ini, kami dapat merungkai bahawa pendidikan amat penting dalam membentuk perwatakan serta pemikiran seseorang dari segi emosi, mental dan fizikal. Maka demikianlah pembentangan video dari kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton. Sesi Q&A.